Jerusalem tu terdapat satu kisah mengikut versi Kristian tempat Nabi Isa disalib lah. Tapi dalam Islam Nabi Isa tak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tak disalib, tetapi diserupakan. Okey. Kenapa Nabi Isa tu ingin disalib? Kenapa? Kenapa tak dipenggal kepala dia? Kenapa tak di racun ke? Kan kenapa tak digantungnya? Kenapa disalib? Kenapa? Sebab Nabi Isa tu dia punya mukjizat pada tangan dia. Tangan dia boleh turun ke hidangan, tangan dia boleh hidup orang mati, tangan dia boleh boleh ubat orang sakit. Jadi kalau dia boleh gabungkan tangan dia, dia boleh membuat mukjizat. Sebab tu nak dibunuh tu dipisahkan tangan dia. Kan? Sebab dia mukjizat tu pada tangan dia. Antara yang kebolehan dia boleh turun ke hidangan di langit. Dia boleh boleh hidupkan orang mati. Dia boleh sembuhkan orang sakit dengan tangan dia. Kan? Yang ada sebiji kelebihan tangan macam Nabi Isa adalah Dajjal. Dajjal sebiji. Dia boleh turun ke hidangan di langit, dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh sembuhkan orang sakit. Dajjal. Sebab tu Dajjal gelaran dia macam Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. So dalam dunia ni ada dua je orang pakai gelar Al-Masih, iaitu Nabi Isa. Maknanya Nabi Isa bukan kita confirm kan. So maknanya kalau kita pakai gelar Al-Masih maksudnya apa? Dajjal lagi. So kita bukan confirm Nabi Isa. Sebenarnya Dajjal. Sebab itu ketika Dajjal turun, tak ada siapa boleh lawan. Hatta Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan ketika itu. Kan? Yang hancurkan dia Nabi Isa. Dia turun ketika dia sama. Itu dalam pepatah Arab, idzal masih yaqtulul masih. Ketika al-masih yang akan membunuh al-masih. Dalam konteks dalam bahasa Melayu, apabila buku bertemu ruas. Ketika itu. Okey. Dan dibunuh Dajjal itu di satu kota bernama Lut. Kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tel Aviv. 15 km dari Tel Aviv. Dalam hadis kota Lut tu disebut dalam hadis Nabi. Padahal Nabi itu bukan ahli geografi, tapi Nabi tahu tempat. Kan? Wallahu a'lam. Cuma dalam hadis disebut nanti lepas turun baru kahwin. Ketika dia hidup, dia kahwin ataupun tidak, wallahu alam. Tak disebutlah, saya tak jumpa. Tapi benda saya tak jumpa bukan makna tak ada. Tetapi dalam versi Kristian ada yang mengatakan Nabi bisa kahwin. Dia kahwin dengan satu orang perempuan bernama Maryam. Maryam daripada kampung Majdal. Jadi dikenali sebagai Maryam Majdaliyah. Ataupun daripada versi bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Mary Magdalene. Mary Magdalene. Maryam Majdaliyah. Kampung Majdal tu berhampiran dengan kampung Nabi Isa. Kampung Nabi Isa tu Nazareth. Lepas tu kalau kita baca Nazareth kan. Lepas tu Jesus of Nazareth kan. Nazareth. Okay. Kampung Majdal tu sebelah kampung Nazareth. So jadi dalam bahasa Arab, Nazareth ni dipanggil Nasirah. Sebab itu agama Kristian dalam bahasa Arab dipanggil agama Nasrani. Agama berasal daripada Nazareth. Agama Nasrani. Seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia adalah nelayan. Satu hari dia berlayar dan dia sesat. Di tengah lautan, sesat sampai terdampar satu pulau. Habis sampai terdampar pulau, ada satu orang, maknanya tarik dia, jumpa dengan satu orang besar, terikat apa semualah. Okey, kemudian dia kata, apakah Muhammad itu telah lahir? Apakah kaumnya itu menolak ataupun mengikutnya? Beberapa soalan ditanya kepada Tamim Ad-Dari. So jadi apabila Tamim Ad-Dari balik, Tamim Ad-Dari terus jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah, aku dah jumpa Dajjal. Ulama membahaskan hadis ini dalam dua keadaan. Sama ada Dajjal itu betul-betul telah wujud ketika itu, atau Tamim Ad-Dari ini dibawa ke masa hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Dajjal itu tak ada lagi, tapi dibawa ke masa hadapan. Maknanya ketika Dajjal itu telah ada. Wallahu alam. Okey. Tapi Tamim Ad-Dari itu memang nampak gitu.
Okey, kemudian Rasulullah pun banyak berceritakan bagaimana kita nak mengelakkan diri daripada Dajjal. Antaranya adalah orang yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Aman dia daripada fitnah Dajjal. Antaranya surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Maksudnya kalau Dajjal datang, Dajjal takkan mampu sihir orang ini. Okay, ayat 1 sampai 10 surah surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Jadi Nabi ajar panduan-panduan mengelak daripada Dajjal. Setelah Nabi wafat, kan, maka Tamim Ad-Dari ini mengikut rombongan sahabat-sahabat untuk membuka kota Syam. Dia dan keluarga dia ikut perang sekali untuk membuka kota Syam. Jadi apabila kota Jerusalem dapat di bawah Islam, dapat Islam tawan dan Islam dapat Islamkan, maka Tamim Ad-Dari minta izin kepada Sayyidina Umar, tolong anugerahkan aku tanah sekitar Jerusalem. Supaya apa? Sebab akulah orang yang pernah jumpa Dajjal, aku nak berkampung kat sini, biar anak penak aku besok orang yang bersama-sama memerangi Dajjal di Jerusalem ini, di Baitul Maqdis. So, dekat Hebron tu, kebanyakan adalah keturunan Tamim Ad-Dari. Sampai sekarang keturunan Tamim Ad-Dari itu, ataupun keturunan Ad-Dari itu, ada di Hebron. Dan di Hebron tu ada satu kota. Dekat Hebron ada kota kecil, nama dia kampung lah, perkampungan ataupun pekan, dan panggil pekan Bani Naim. Pekan Bani Naim. Bani Naim ni adalah Naim Ad-Dari, adik kepada Tamim Ad-Dari. Naim Ad-Dari. Dan Naim Ad-Dari ni dekat kampung tu ada makam Nabi Lut alaihi salam. Dia jaga makam Nabi Lut.